Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi, iaitu makmum yang terlupa, sama ada makmum terlupa dengan yakin atau syak, sama ada ketika makmum lupa itu imam ada bersama-samanya ataupun imam itu telah pun selesai salatnya. Dan juga kita bincangkan masalah hukum hakam sujud sahwi dengan panjang lebar pada pertemuan lepas. Maka insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bincangkan apakah yang perlu dilakukan oleh makmum sekiranya didapatinya imam itu telah tertambah rakaat. Makmum sedar imam sepatutnya salat zuhur, asar dan isyak 4 rakaat.
tetapi secara tidak sengaja atau terlupa, maka imam itu telah bangkit menambah rakaat yang kelima. Ataupun untuk salat fardu subuh, sepatutnya imam itu salat 2 rakaat, tetapi secara tidak sengaja imam tersebut telah tertambah rakaat, iaitu jadi 3 rakaat. Ataupun salat fardu maghrib, kita tahu maghrib 3 rakaat, tetapi imam telah tertambah rakaat menjadi 4 rakaat. Maka dalam masalah tersebut, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Maka insya-Allah perbincangannya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada halaman 149. Muka surat 149. Pada bilangan yang ke-6, halaman 149, bilangan yang ke-6. Yang mana dalam masalah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, imam yang tertambah rakaat, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Adakah dia kena ikut saja imam atau bagaimana? 149 149 pada bilangan yang ke-6. Apa disebut imam yang tertambah rakaat? Penyusun kitab Fathul Mu'in berkata, jika imam bangun menambah 1 rakaat lagi, seperti apa dia, ke rakaat kelima, kan, tambah rakaat, naik rakaat kelima. Kalau subuh, kalau zuhur, asar dan isyak. Kalau subuh 3 lah, kalau maghrib jadi 4, tertambahlah. Kerana merasakan imam tambah, barangkali dia lupa, ataupun barangkali dia rasa itu rakaat terakhir bagi diri dia. Kita sebut pada pertemuan lepas tuan-tuan, kalaulah kita syak pada bilangan rakaat, contoh 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4, maka kata ulama letakkan 3. Sepatutnya yang diletakkan 3 itu rakaat keempat, tapi dia terpaksa meletakkan begitu untuk mengelakkan daripada timbulnya masalah dalam salat. Maka 3 atau 4, 3 atau 4, imam letakkan 3. Dan selepas itu dia anggap dan dia rasa itulah rakaat keempat bagi diri dia, ataupun rakaat terakhir, kan? Jadi kerana imam rasa itulah rakaat terakhir baginya, sama ada dengan yakin. Yang dengan yakin ni bagaimana? Dia bangkit berdiri dengan yakin, dia kata ini rakaat terakhir. Atau dengan syak kerana terlupa yang tadi 3 ke 4, 3 ke 4, maka dia bangkit tambah lagi 1 rakaat untuk menggantikan syaknya itu. Sedangkan mengikut perkiraan makmum, rakaat itu adalah rakaat tambahan. Imam sangka itu rakaat terakhir, tapi makmum pula menyatakan itu adalah rakaat tambahan bagi imam. Imam sangka rakaat terakhir, contoh tadilah, kan, imam sangka itu rakaat terakhir, tuan-tuan tak sangka jadi makmum itu rakaat tambahan, kan, contoh. Tidak kira makmum itu masbuk ataupun ia sendiri syak tentang bilangan rakaat. Kalau makmum tu masbuk, boleh tak diikut. Kalau muafiq, boleh tak ikut. Kalau dia syak, betul ke dia imam ni? Kan, tambah ke tak tambah ni? Contoh syak lah tu. Boleh tak diikut? Maka kata ulama, makmum tak dibenarkan mengikuti imam, tak boleh. Tuan-tuan tahu imam dah tertambah rakaat, walaupun diri kita itu adalah masbuk, maka kata ulama, kita tidak dibenarkan menambah ikut imam. Tak boleh. Kita masbuk, contoh maghrib tadi, tuan-tuan, imam rakaat kedua, tuan-tuan masuk, baru masuk. Jadi imam kedua, rakaat kedua, tuan-tuan baru rakaat pertama, tuan. Imam rakaat ketiga, tuan-tuan rakaat kedua.
Tapi pada rakaat ketiga imam bangkit lagi berdiri, tambah nak pergi kepada rakaat keempat. Tuan-tuan dah tahu dah imam ni tambah rakaat ni. Ni masbuk, kita masbuk pada ketika tu. Maka kata ulama, tidak boleh sama sekali kita ikut imam walaupun kita masbuk. Kalau masbuk tak boleh, kalau makmum masbuk tak boleh, apatah lagi kata ulama yang muafiq lagi tak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau tak boleh, makmum nak buat apa? Kan? Imam tambah rakaat, kata ulama, tak kira makmum ni kategori apa sekalipun, dia tak boleh ikut imam tambah rakaat. Sebab imam barangkali lupa atau disangka dengan yakin. Tapi kata ulama, kalau tambahan itu rakaat yang lara, rakaat yang sia-sia. Makmum boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Kalau tak boleh ikut, makmum nak buat apa? Jawabnya, dalam masalah imam tertambah rakaat, makmum diberi dua pilihan. Dalam mazhab Syafi'i, makmum diberi dua pilihan. Apa pilihan dia? Pilihan yang pertama, berniat mufaraqah dan terus menyempurnakan salatnya. Itu pilihan pertama. Apa dia? Apa yang makmum nak lakukan adalah apabila ketika itu makmum itu dapati imam tertambah rakaat, dia niat mufaraqah dan dia teruskan salat dia menurut peraturan salat dia sendiri. Contoh apa dia? Sepatutnya pada ketika itu dia sunat tasyahud awal, dia duduk tasyahud awal. Imam barangkali tasyahud akhir, tapi dia bangkit tambah. Makmum duduk tasyahud awal, niat mufaraqah, dan dia boleh terus baca tasyahud ketika tasyahud awal. Boleh terus baca. Tak jadi apa-apa masalah. Kalau makmum itu muafiq, yang daripada awal sampai akhir dengan imam, maka apa perlu dilakukan oleh makmum tersebut? Kalau pilihan pertama lah yang dipakai, dia terus niat mufaraqah dan boleh terus baca tasyahud akhirnya itu. Tak jadi apa-apa masalah. Kalaulah makmum itu muafiq, kan? Maka pilihan pertama apa dia? Niat mufaraqah dan teruskan solat menurut peraturan solat kita tersendiri. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah menanti imam di dalam tasyahud akhir, seterusnya memberi salam bersama imam, dan inilah pendapat yang muktamad. Jadi dalam masalah imam tambah rakaat ni, kata ulama, wajah yang paling baik adalah tunggu. Walaupun boleh mufaraqah, ada dua pilihan. Makmum tahu imam tambah rakaat, makmum tak boleh ikut. Ada dua pilihan. Pilihan pertama mufaraqah, pilihan kedua tunggu imam sampai imam kepada tahiyat akhir. Kan? Tapi kata ulama, wajah yang paling baik adalah yang kedua, iaitu makmum tunggu imam. Boleh faham? Tetapi dalam masalah ni tuan-tuan, nanti kita akan bincang makmum mustahab tegur imam dengan apa? Sebut subhanallah. Itu dia. Makmum yang sedar imam tertambah rakaat, apa dilakukan? Dia bertasbih dengan sebut apa? Subhanallah. Disebut subhanallah. Dan apabila dia sebut subhanallah pada ketika itu, maka nanti juga kita akan bincang pada pertemuan akan datang, imam harus toleh ke belakang. Tapi bagaimana keadaan makmum nak bertasbih? Adakah makmum berdiri ataupun bagaimana? Makmum akan bertasbih dalam keadaan dia duduk tasyahud akhir, walaupun imam dah berdiri tegak. Dia tak dibenarkan berdiri. Kenapa? Kalau dia berdiri, salat dia batal. Dia tahu imam tertambah rakaat, tapi dia berdiri, berarti dia sengaja menambah rukun atau menambah rakaat, maka salat dia batal. Sebab tu dia tak boleh berdiri. Yang kedua, kenapa dia kena duduk tasyahud akhir? Sebab andai kata dia bertasbih, imam toleh belakang, kalau imam nampak dia sama-sama diri dengan imam pasti akan keliru. Sebab tu dia afdal duduk tasyahud akhir dan bertasbih ketika duduk tasyahud akhir dengan apa? Subhanallah, sebut pada ketika itu. Itu nanti kaedah ni kita akan ajar insya-Allah pada pertemuan yang akan datang.
Cuma dalam masalah ni disebut, kalau secara mudah faham, kalau imam tambah rakaat, makmum tak boleh sama sekali ikut imam tambah rakaat. Kalau kurang rakaat imam? Kurang rakaat saya dah pernah jelas sebelum ni. Nanti saya terangkan sekali lagi. Boleh saya dah pernah jelaskan kurang rakaat sebelum ni kan. Tak apa, nanti saya jelaskan. Ini masalah imam tertambah rakaat. Jadi dua pilihan. Apa pilihan pertama? Pertama, makmum kena faham, imam tambah rakaat, makmum tak boleh ikut. Jadi pilihan yang diberikan dua. Pertama, dia mufarakah, ataupun yang kedua, dia boleh kekal dengan imam, tapi dia kena tunggu imam sampai imam kepada tasyahud. Contoh, yang tadi kalau muafiq, selesailah masalah, betul tak? Kalau muafiq bagaimana? Kalau dia tunggu imam sampai imam tasyahud akhir, apa dia? Adalah apabila imam itu tambah rakaat. Contoh dia tasbih, imam tak kembali sebab imam yakin itu adalah rakaat terakhir imam. Imam baca Fatihah, imam rakaat, tidak sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua dan duduk tasyahud akhir. Pada ketika itu barulah makmum boleh baca tasyahud akhir. Dia baca tasyahud akhir dengan imam. Apabila dia baca tasyahud akhir dengan imam, imam salam, baru dia boleh salam. Tapi yang masbuk nak buat bagaimana kalau dia menanti imam? Dia tak mufarakah lah masbuk. Dia menanti imam. Maka kata ulama, apa dia? Dia kena buat macam mana muafiq buat tadi, tetapi bezanya apa dia? Imam lepas imam salam, dia tambah rakaat. Barulah dia tambah rakaat yang dia tertinggal. Tapi ada perbincangan dia. Imam tertambah rakaat tadi, andai kata sepatutnya imam tambah rakaat, siapa yang buat silap? Imam ke makmum? Imam yang buat silap. Bila imam buat silap, siapa nak tanggung imam? Imam sendirilah tanggung diri dia. Ingat tak saya sebut pada pertemuan lepas? Kalau makmum buat silap, siapa tanggung silap makmum? Imam yang tanggung. Tapi masalah imam yang buat silap, siapa tanggung diri imam? Imam sendirilah yang tanggung diri dia. Maka sebab itulah nanti kita ada bincang masalah yang imam tertambah rakaat. Kalau pada akhir salat imam dah salam, imam tak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi. Tetapi kalau pada ketika itu imam dah sedar yang dia buat silap, imam pula buat sujud sahwi, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Yang tu berkaitan hukum sujud sahwi. Imam buat sujud sahwi, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Tak kira makmum itu muafiq atau masbuk, tak kira makmum itu ada bersama-sama imam ketika imam buat silap, ataupun dia tak ada bersama-sama imam ketika imam buat silap. Jadi bila imam buat sujud sahwi, makmum tak ada pilihan lain, ikut imam, wajib ikut imam sujud sahwi. Melainkan makmum tak dibenarkan ikut imam sujud sahwi dan dia yakin dan pasti imam tak patut sujud sahwi. Yang ni dia tak boleh ikut. Jadi siapakah yang boleh memahami? Biasanya muafiq lah, daripada awal sampai akhir. Dia lebih tahu imam ni layak sujud sahwi ataupun tidak. Boleh faham ya? Okey, sambat. Kita tambah sikit. Boleh dapat jelas Imam tambah rakaat, maka makmum ada dua pilihan. Tapi tak boleh ikutlah. Ada dua pilihan. Dia ada rintitan sambung dengan sujud sahwi. Kalau imam pada ketika itu buat sujud sahwi, dia kena ikut imam sujud sahwi dahulu. Lepas daripada tu, lepas imam salam, kalau dia muafiq, salamlah dengan imam. Kalau dia masbuk, tambahlah rakaat yang dia tertinggal. Dapat Baik. Contoh, kita ambil masalah yang ketiga. Tadi kita bincang muafiq dengan masbuk. Yang ni mungkin tahu. Yang ni kita bincang pula makmum yang tak tahu imam ni betul tak rakaat tambahan ataupun rakaat sebenar. Kan? Jadi macam mana makmum, contoh dia masbuk tapi dia tak tahu imam ni rakaat ke berapa ni kan? Ni tambah ke atau tidak? Maka di sini saya bagi tips sikit tuan-tuan yang perlu kita fahami. Kita sebagai jamaah nak kena faham betul-betul. Kita boleh tahu imam itu tertambah rakaat. Bagaimana cara dia? Kita boleh kita boleh terpandang kepada jamaah. Barangkali jamaah yang faham duduk, dan pada ketika itu ada jamaah yang lagi faham dia bertasbih. Maka pada ketika itu kita dapat kesan tak imam telah tertambah rakaat? Sebab tu penting tuan-tuan kita belajar hukum hakam solat berjamaah. Sebab daripada situlah kita tahu imam itu buat silap atau Tapi kalau kita tak belajar tuan-tuan, agak-agak kita tahu tak? Imam bangkit tambah rakaat, kita ni masbuk.
Masbuk memang tak tahu imam rakaat ke berapa. Imam bangkit berdiri, kita pun ikut imam bangkit berdiri. Kan? Jadi salah siapa? Salah imam ke? Imam lupa, tak boleh salahkan. Salah diri kita. Sebab apa? Sebab ada pengajian tak nak duduk, tak nak faham. Betul tak? Jadi ini penting. Jadi kita sebagai makmum yang tak tahu apakah status imam, boleh kita tahu kalau imam tu tertambah rakaat. Bagaimana cara dia? Adalah apabila kita dapati ada makmum yang menyalahi imam. Dia duduk tasyahud akhir, imam berdiri, dan ada juga daripada kalangan makmum yang bertasbih ketika itu. Maka kita dapat pasti imam tertambah rakaat. Ini yang dimaksudkan makmum yang syak. Imam ni tambah rakaat atau tak ni kan? Jadi dia tak tahu. Dia kata imam tambah rakaat atau tak kan? Jadi dia boleh tahu daripada siapa? Daripada jamaah. Boleh faham kat sini? Jadi makmum yang tadi pada awalnya dia syak, imam ni rakaat tambahan ke atau rakaat sebenar, maka dia pun tak boleh ikut. Bagaimana dia nak tahu dia tak boleh ikut? Dia kena tengok jamaah pada ketika itu. Maka bila jamaah duduk tasyahud akhir, dia pun kena duduk tasyahud akhir. Tak boleh bangkit berdiri. Kalau bangkit berdiri dalam keadaan dia tahu tak boleh akan perbuatan tersebut dan haram akan perbuatan tersebut, maka kata ulama salat dia boleh batal. Boleh faham Baik. Sambung. Penyusun kitab Sabil Al-Muhtadin. Apa kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin? Pada juzuk yang kedua halaman ke-29. Apa katanya? Masalah. Jika berdiri imamnya pada rakaat yang lebih, pada zan makmum bahawa rakaat imamnya itu genap jua tiada lebih. Ini bahasa kitab Sabil Al-Muhtadin tuan. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, bahasanya semua bahasa lama tuan. Ni antara kitab-kitab lama tuan dia punya bahasa penuh dengan gaya bahasa. Kalau bagi anak-anak kita hari ni baca, apa ayat dia ni berpusing-pusing, kan? Kalau kita yang pernah baca kitab ni, kita faham lah. Maksud dia apa? Makmum sedar imam dah tertambah rakaat, sedangkan sangkaan makmum itu adalah rakaat terakhir. Maka berdiri makmum sertanya pada hal jahil ia akan lebihnya, kemudian daripada sembahyangnya nyata pada makmum bahawa rakaat imam itu lebih, tiadalah wajib atas makmum mengulangi sembahyangnya. Ini tambahan dia kata, kalau makmum itu dia tahu imam itu dah berada rakaat tambahan, tapi dia bangkit ikut imam, tapi sebab dia jahil, dia tak tahu hukum, maka dia ikut sampai akhir salat, maka kita beritahu tadi imam telah tertambah rakaat. Ya ke? Jadi macam mana dengan status salat aku tak tahu hukum tadi. Maka kata ulama, salat dia sah, tak ada masalah, sebab dia jahil. Yang tak sah bagaimana? Dia tahu imam tambah rakaat dan dia tahu tak boleh dia ikut. Yang jahil ni macam mana? Dia tahu imam tambah rakaat dan dia tahu tak boleh ikut, tapi dia pergi tambah, dia ikut. Itu yang tak boleh. Yang tak jahilnya, yang jahil macam mana? Dia tahu imam tambah rakaat, tapi dia ikut imam dalam keadaan dia tak tahu. Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin, dia kata apa? Itu tidak mengapa dimaafkan. Jahilnya itu dimaafkan dan salatnya dihitung sah dan dia tak perlu ulang lagi salatnya itu. Cuma di sini diperbincangkan tentang hukum sujud sahwi lagi. Nampak tak? Dia ada perkaitan ni, berhubung kait dengan sujud sahwi kan. Jadi kalau dia tak tahu juga hukum sujud sahwi, kata ulama, dimaafkan. Boleh? Baik. Saya nak jawab tadi soalan tuan. Ini tertambah rakaat Ustaz, kata. Bagaimana kalau imam terkurang rakaat? Saya dah pernah sebut hukum ni adalah kalau imam terkurang rakaat, pertama, mustahab makmum tegur imam dulu. Tegur, subhanallah. Contoh macam mana cara nak tegur imam yang terkurang rakaat? Dia terbalik daripada imam tertambah rakaat. Kalau tertambah rakaat tadi, dia tegur imam ketika dia duduk tasyahud akhir. Tapi kalau tertambah rakaat, dia tegur imam ketika berdiri tegak, iaitu berdiri sempurna. Jadi imam sepatutnya baru rakaat ketiga,
tapi imam sangka itu rakaat terakhir, sedangkan ada lagi satu rakaat. Jadi imam duduk tasyahud akhir, makmum, kata ulama, tak boleh duduk bersama-sama imam tasyahud akhir, makmum kena berdiri tegak terus. Apabila makmum berdiri tegak terus sedangkan imam duduk tasyahud akhir, barulah pada ketika itu makmum di belakang subhanallah tegur imam, subhanallah tegur imam, subhanallah tegur imam. Kalau imam faham dia akan toleh ke belakang, kalau imam tak faham dia akan terus je baca tasyahud akhir sampai habis solat. Contoh baik. Kemudian dalam masalah ni apabila imam toleh ke belakang, imam toleh, imam tengok, maka di sinilah imam akan dapat maklumat. Kalau imam tak toleh, tak dapatlah maklumat. Jadi kenapa persoalannya makmum kena tegur imam dalam keadaan dia berdiri? Sama je jawapan dia, tuan-tuan, tak ada beza pun, sama je. Pertama, sebab apa? Kalau makmum itu duduk tasyahud akhir, dia duduk bukan pada tempat dia duduk, maka solat dia boleh batal. Dia sepatutnya berdiri tapi dia duduk lama. Rakaat ketiga, solat ada 4 rakaat. Rakaat ketiga adalah rakaat yang makmum kena duduk, yang makmum kena berdiri tapi dia duduk. Kata ulama, yang ni yang boleh menjejaskan kesahihan solat dia. Contoh, tadi masalah dia. Maka sebab pertama, kalau makmum duduk tegur imam, maka solat makmum boleh batal. Kedua, kalau makmum tegur imam dalam keadaan makmum duduk tasyahud akhir sama-sama imam, maka imam kalau toleh belakang, imam pun keliru. Apa yang makmum nak sampaikan maklumat kepada imam. Jadi cara dia begitu. Baik dah tegur imam tapi imam tak jalan juga, makmum kata ulama tak ada pilihan lain melainkan niat mufaraqah sahaja. Untuk terkurang rakaat tak ada pilihan lain melainkan niat mufaraqah. Tertambah rakaat ada pilihan, boleh ikut ataupun boleh mufaraqah. Tapi tertambah rakaat, pilihan yang terbaik adalah ikut, iaitu tunggu je imam. Jelas tak Okey, baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya? Ya tak? Kalau macam sembahyang sendiri macam mana kalau macam terkurang? Bagus soalan tu. Salat berjamaah begitulah keadaannya. Kalau salat sendirian terkurang rakaat, dia kena nilai 2 keadaan. Keadaan pertama, dia lupa dan waktu dia ingat, itu jangka masanya panjang atau pendek. Ramai yang bila terkurang rakaat, habis dia solat, dia terkurang rakaat, dia solat semula, betul? Silap. Tidak seperti itu. Kalaulah kita terkurang rakaat dan kita dah bagi salam, dan pada ketika itu kata ulama kita sedang duk wirid, masih wirid lagi, tempoh masa panjang tak? Antara kita lupa tadi dengan kita ingat balik, yang kita terkurang rakaat, tempoh masa tak panjang lagi. Sebab masih lagi kita berada dalam keadaan duduk, yang mana duduk itu masih duduk salat lagi. Kan? Dan kita tak berganjak daripada tempat salat kita, dan kita tak ada buat perkara-perkara yang membatalkan salat seperti berkata-kata. Ada tak? Tak ada buat. Sebab kita tengah wirid. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Salat ini tak lari daripada 3 perkara. Apa dia? Zikir, doa dan baca Al-Quran. Jadi lepas salat kita wirid, itu termasuk zikir dan doa dan baca Quran, betul? Astaghfirullahalazim itu kan zikir. La ilaha illallah pun zikir. Allahumma ajirna minan nar pun zikir. Allahumma anta salam zikir. Al-Fatihah ayat Quran. Ayat kursi ayat Quran. Kemudian subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu zikir. Lepas tu kita berdoa, itu termasuk doa. Jadi kata Nabi SAW, dalam solat, selagi mana kita buat 3 perkara ini tidak menjejaskan kesahihan salat. Dan walhal pada ketika itu kita terlupa, tempoh masa tak panjang lagi. Kata ulama, apa perlu kita buat? Terus sahaja berdiri. Contoh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Teringat, aku tadi solat zuhur, aku ni tadi solat 3 rakaat ni, ada 1 rakaat lagi hutang ni kan. Hati kita berbisik kan. Maka kata ulama, terus je berdiri, tak perlu solat semula. Faham tak? Terus sahaja berdiri. Tapi ramai buat apa? Saya nak tanya, macam rakaat ketiga, kita was-was tau. Asalkan kita ingat rakaat keempat kan, kita baca ayat akhir kan, sekali dah macam kita teringat tau, kita rupanya apa tu rakaat ketiga, macam mana, apa kita nak buat?
Ni sama je persamaan dia. Jadi saya terang dulu. Dia tengah wirid, ni saya sebut dia tengah wirid, yang ni dah bagi salam dah. Cerita ni dah bagi salam. Makmum dah bagi salam tengah wirid, dia teringat dia terkurang rakaat. Ada lagi satu rakaat dia hutang. Masalahnya apa perlu dilakukan? Dia terus berdiri je. Terus dia berdiri. Sebut Allahu Akbar, tak perlu sebut Allahu Akbar, hanya terus berdiri dan terus baca Fatihah dan baca surah, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir balik, baca tasyahud, dan sebelum tu sujud sahwi dahulu, baru dia salam. Boleh faham tak? Yang kedua macam mana? Dia dah salam, dah wirid, dah baca doa, dah pergi makan. Dah pergi makan lah kita katakan. Tengah-tengah duk makan ni tiba-tiba tadi zuhur aku solat 3 rakaat ni. Yang ni kata ulama tak ada pilihan lain, dia kena salat semula. Yang ketiga macam mana? Waktu zuhur dia salat 3 rakaat, dah masuk waktu asar dia teringat zuhur tadi dia solat 3 rakaat. Kata ulama ni kena qada. Boleh faham? Boleh. Jadi masalah tuan pula. Yang keempat apa dia? Tengah duduk tasyahud akhir, aku baru rakaat ketiga. Kan? Tadi soalan tuan gitu kan? Tengah duduk tasyahud akhir, aku baru rakaat ketiga, solat seorang-seorang kat rumah. Maka apa kata ulama? Terus je berdiri. Habis macam mana dengan tasyahud akhir tadi kita baca? Batal tak? Tak batal sebab kita lupa. Lupa ini dimaafkan menurut Syah. Terus berdiri. Bila kita terus berdiri, bacalah Fatihah, kemudian baca surah, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, kemudian sunat sujud sahwi. Sebab kita solat seorang-seorang, tak ada siapa tanggung kita. Maka kita yang buat silap, kita yang kena tanggung. Sunat kita sujud sahwi. Bila kita sujud sahwi, maka pada ketika itu barulah kita salam. Boleh dapat mana? Jelas jadi dia ada bermacam-macam corak lah orang yang lupa ni. Orang yang terkurang rakaat dia ada macam-macam ragam. Ada yang lupa ketika solat, ada yang lupa lepas solat, ada yang lupa juga lepas solat tapi jarak masa dah jauh, ada yang lupa dah lepas waktu solat. Lepas luar waktu solat kan. Kalau macam kita rakaat ketiga dan betul-betul kita buat pas. Dasar kita macam ambil pendirian kita baca ayat akhir, kita beri salam macam mana? Tak boleh. Ini saya sebut dah. Was-was rakaat 3 ke 4, 3 ke 4. Kata ulama, jadikan rakaat itu 3, yang 4. Dia tak boleh 3 ke 4, 3 ke 4. 4 lah. Tak boleh. 3 atau 4. Kan? Kita yakin, misal katalah, kalau kita yakin itu rakaat yang keempat, kita beri salam macam mana? Yakin selesai masalah. Tak ada cerita dah. Kan? Yakin tak ada bincang mereka lah, selesai masalah. Ini bincang syak. Tadi yang contoh saja 3 4 kata ulama, jadikan itu rakaat ketiga dan kena tambah lagi satu rakaat. Dan pada ketika dia tasyahud akhir, sebelum dia salam, dia sunat sujud sahwi. Itu kalau dia solat seorang diri. Jadi ustaz, macam mana nak selesaikan masalah ni? Senang je. Pergi solat jamaah. Selesailah masalah lupa ketika salat. Sebab ulama dah sebut hikmah salat berjamaah apa dia? Bila kita lupa, kawan kita ataupun imam boleh mengingatkan akan kita. Maka itu antara hikmah salat berjamaah. Boleh tuan okey. Macam mana kalau kita terlupa baca macam duduk antara dua sujud, macam BPD tu kita terlupa. Baik. Dan macam mana keadaan? Terlupa baca makna kata apa dia? Barangkali kita sujud sekali je, betul? Itu soalan dia. Saya faham. Kalau tuan-tuan tak baca kalau kita faham, mungkin tak baca tak apalah kan. Rabbighfirli itu kan sunat, tapi maksud dia faham apa dia? Dia duduk antara dua sujud, barangkali dia sujud sekali je. Baik. Kita ambil gambaran masalah yang mudah. Rakaat pertama, dia ada solat 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Sampai rakaat ketiga, dia teringat rakaat pertama tadi, dia dah rakaat ketiga ni. Rakaat pertama tadi, dia sujud sekali je. Kan? Dia sujud sekali je. Ataupun rakaat kedua, dia sujud sekali dan terus duduk tasyahud awal. Tak ada duduk antara dua sujud, betul? Kan? Dia tak baca Rabbighfirli, betul? Ini soalan tuan, betul Baik.
Maka apa perlu dilakukan? Kalaulah berlaku pada rakaat pertama sedangkan dia dah berada pada rakaat ketiga, kata ulama, jadikan rakaat ketiga itu sebagai rakaat kedua, rakaat keempat itu sebagai rakaat ketiga, dan rakaat kelima itu sebagai rakaat keempat. Adapun rakaat pertamanya itu tidak dihitung kerana tidak cukup syarat, iaitu rukunnya terkurang. Maka dia kena tambah rakaat. Berarti dia tambah 1 rakaat. Walaupun dia dah sempurna 4 rakaat, termasuk rakaat pertama yang tadi dia tak sujud yang kali kedua, kata ulama dia kena tambah rakaat, iaitu rakaat kelima. Maka pada ketika itu sebelum dia salam, dia sunat lagi sujud sahwi. Jadi solat Zuhur pada ketika itu dia solat 5 rakaat. Cuma rakaat, ya, cuma rakaat yang pertama tadi tak dikira, tak sah. Tapi solat dia sah tak? Sah, masih sah lagi solat dia. Cuma masalah apa dia adalah solat rakaat itu tak dihitung sebab tak cukup syarat. Iaitu apa dia? Dia tak sempurnakan rukun duduk antara 2 sujud dan rukun sujud yang kedua. Jadi tak dikira. Maka rakaat kelima lah itu akan jadi rakaat terakhir bagi diri dia, dan sebelum dia salam dia sunat sujud sahwi lagi sekali. Itu kalau dia solat seorang diri. Kalau solat berjamaah, minggu lepas saya dah terangkan dah. Dia lupa baca Fatihah ke kan? Dia lupa sujud kedua ke, tapi waktu tu imam ada dengan dia. Tapi dia teringat pada rakaat terakhir yang dia tak sujud kedua pada rakaat pertama dengan imam tadi. Dia yakin yang ni kena sujud sahwi tak? Kalau makmum. Soalan saya sikit. Makmum yakin yang dia lupa. Dia kena tambah rakaat. Betul? Dia kena tambah rakaat sebab kurang rukun. Jadi dia sunat sujud sahwi atau tidak? Okey, soalan dia begini. Saya bagi satu soalan. Soalan ni bagaimana? Makmum yang mana duduk tasyahud akhir dengan imam. Dah duduk tasyahud akhir dengan imam. Kan? Tengah-tengah duduk tasyahud akhir, dia teringat dengan yakin, bukan dengan syak, dengan yakin yang pada rakaat pertama tadi dengan imam dia tak sujud kedua, dia hanya sekali sujud. Barangkali dia terlena ataupun terlelap sekejap, kan? Jadi tak bergerak punggung dia, jadi tak adalah menjejaskan apa-apa. Baik dia terlena, dia sekejap dia terbuka. Tapi bila waktu dia terbuka, imam dah berdiri, dia pun ikut imam berdiri. Sedangkan dia ada hutang lagi duduk antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Baik, dalam masalah ini makmum kena buat apa? Pertama, kita tahu makmum kena tambah rakaat selepas imam salam, betul? Sebab nak menampung kembali rukun yang kurang pada rakaat pertama tadi. Baik, lepas tu makmum sunat atau tidak sujud sahwi lepas dia dah baca tasyahud? Itu soalan saya. Yang jadi masalah ni tadi, makmum tadi ustaz kata dia terlena. Ya. Jadi dia ni boleh ketahui yang makmum ni tadi cukup dia punya imam tu ni cukup dia punya rakaat atau tidak? Imam cukup, dia yang tak cukup. Oh, dia cerita dia. Imam cukup. Imam memang tak ada masalah, tapi dia yang tak cukup. Maknanya tak kena sujud sahwi lah ustaz. Okey, sebabnya imam tak sujud sahwi. Pasal imam tu tadi cukup. Jadi jawapan dia tak sunat sujud sahwi sebab dia yakin yang dia lupa. Itu je. Apabila dia yakin dia lupa, maka silap dia pada ketika itu dah ditanggung oleh imam. Itu je jawapan dia. Bagaimana kalau kita macam baca dah, dia sama ada sujud ataupun rukuk, dan saya kata rukuk subhanallah yang azim wa bihamdi, kita baca 2 kali, tapi kita tu agak 3 kali, macam mana tu? Yang tu tidak mengapa. Kerana itu sunat sahaja kata ulama. Kalau tak baca tak mengapa, tapi kata Imam Nawawi afdal baca. Kalau terkurang 3 atau 2, maka kalau ketika rakaat boleh kita tambah. Tapi kalau dah lepas rakaat, jangan pula ambil keputusan patah balik kepada rakaat. Sebab semata-mata nak tambah tasbih. Yang ini boleh membatalkan solat. Sebab tasbih ketika rakaat hukumnya sunat. Bila kita dah rakaat, kita tahu kita ketika rakaat itu tasbih 2 kali, kita dah i'tidal. I'tidal tu hukumnya wajib. Sedangkan tasbih subhana rabbil azim tu sunat.
kita pergi patah balik sebab nak dapatkan lagi satu tasbih. Kata ulama, kalau kita tahu akan haramnya perbuatan tersebut, solat terbatal. Sebab apa? Antara sunat dengan wajib mana kuat? Wajib. Kita dah berdiri, hukumnya wajib, tak boleh patah balik kepada sunat. Tapi kalau ketika kita sedang rokok, kita teringat aku lagi kurang satu, boleh tambah sebab masih lagi rokok, sebab kita belum berada lagi pada rukun yang wajib. Boleh faham kan? Jadi yang tu ada kaitan, ada hubung kaitnya dengan apa dia tuan-tuan? Dengan masalah syarat solat, rukun solat, sunat solat, sunat ab'ad, sunat hayat. Dan juga termasuk hal yang makruh, hal yang membatalkan solat, itu termasuk dalam perbincangan yang sangat panjang. Maka kenapa kita tak boleh patah balik? Sebab ia sunat, sedangkan kita dah sampai kepada yang wajib. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan, apa yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam masalah salat berjamaah. Ada beberapa masalah dalam salat berjamaah. Yang baik adalah datangnya daripada Allah, dan yang buruk adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datangnya daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.